أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita sebentar tadi, seluruh warga dan kuasa masjid, sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah yang Allah kurniakan ini, dengan harapan moga-moga hati kita sedar betapa dia sebagai raja perlu menjadi raja yang baik agar mampu mengerah dan mengarah semua anggota zahir kita mempersembahkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sekali lagi solat berjemaah dan berada dalam jilsah ilmiah yang ada 3 besar yang akan kita perolehi dalam ruang ini, iaitu yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun tenang dalam jiwa kita. Kita perlu berada dalam suasana sebegini, sebab ni janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ketenangan untuk kita. Dan kita perlu tenang dalam hidup. Kita perlu ketenangan dalam hidup. Dengan tenanglah kita mampu melakukan kesempurnaan dalam apa-apa yang kita ingin jayakan. Di sini juga akan turun keampunan Allah Subhanahu wa taala di samping rahmat kasih sayangnya. Jadi 3 perkara penting ini terhasil dengan kesudian kita berada dalam ruang-ruang zikrullah, ruang-ruang mengingatkan kita tentang hakikat diri kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seorang yang Nabi utuskan sebagai lambang kasih, lambang belas ihsan Allah kepada makhluk bernama manusia ni. Lalu Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hargailah kehadiran baginda, kenalilah baginda, ikutilah, selusurilah jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menjamin bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sempat bersama lagi untuk, saya rasa saya perlu menyambung perbincangan awal bulan hari itu berkenaan dengan kisah Adam dengan Iblis yang merupakan suluhan kita sebagai anak cucu Adam bergelanggang dalam kehidupan dunia ini dengan jalan yang selamat. Kita dah bercerita bagaimana Iblis memang bersumpah dengan bersumpah derhaka, ya, untuk menjahanamkan semua anak Adam. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hijr, Allah kata qala fakhruj minha,
Iblis, kamu keluar dari syurga ini. Fa innaka rajim, kerana kamu dah terkutuk, terlaknat. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin, dan untuk kamu wahai iblis, kerana kederhakaan kamu ini, laknat sampai hari kebangkitan. Dan kalimah laknat ini selalu kita dengar, dan sebutan yang betulnya laknatlah dengan ain. Yang lahanat tu entah mana mari tak tahu. Ya. Dan orang yang kena laknat ni dia panggil mal'un, tapi orang Melayu panggil mal'un. Jadi istilah ni tak boleh diguna pakai dan dibuat main, sebab dia dikira kalimah yang keji. Orang beriman dia tak kutuk orang dengan bahasa-bahasa laisa lil mu'min la'anan wala ta'anan, kata Nabi. Orang Islam, orang beriman ni dia tak boleh cakap mengutuk orang, maki orang. Sebab laknat ini terkena pada iblis. Laknat ini adalah kalimah lawan bagi rahmat. Rahmat ni sayang, kasih, kesian. Laknat ni langsung nyampah, benci, terkutuk, ya, tak mau tengok. Itulah dia. Sebab tu Allah halau terus iblis. Ya. Dan kerana itulah, ya, Allah juga sebut kenapa Allah halau dia. Ya. Qala fahbit minha. Dalam ayat yang lain Allah kata turun kamu. Ya, tadi suruh keluar, ni suruh turun pula. Dalam Al-A'raf ayat 13 Allah kata fahbit minha, turun kamu daripada syurga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kamu tak layak untuk sombong angkuh di sini. Intinya punca murka Allah Subhanahu wa taala sebab kesombongan. Subhanallah. Iblis dia sombong pada saya agak wajar. Dengan, ya, asal penciptaan dia daripada api, dan senioriti dia dekat syurga, ya, dan duduk di dalam syurga pula. Itu pun Allah marah. Lagi apatah lagi kita yang duduk di tempat yang namanya dunia. Dunia ni apa tuan-tuan? Dunia ni ada kata sifat bagi satu benda yang dana. Dana ni benda yang rendah. Lokasinya rendah, kualitinya rendah dunia ni. Kita sombong di sini. Sedangkan kita bukan ciptaan dari api, kita dari tanah. Subhanallah, macam mana agaknya murkanya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Artinya buruknya iblis kerana sombong itu. Sebenarnya buruk lagi kita bila mana melakukan sombong di atas realiti kita sebagai anak cucu Adam yang tercipta dari tanah, duduk di atas muka bumi Allah yang rendah. Berbanding iblis, ciptaannya yang dia sendiri pun, ana khairum minhu, aku masalah aku sebab aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar, engkau cipta aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia pada tanah. Takkan aku nak hormat dia? Dia lupa dia makhluk. Jadi kita risau. Ya, sebenarnya bersama dengan cerita-cerita iblis yang terpahat dalam minda kita, sebenarnya murka Allah Subhanahu wa taala lebih besar pada kita. Ya, sebab kibir ini pakaian Allah. Sombong ini pakaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa cuba rampas pakaian Allah, ya, Allah campak dia dalam neraka, wal a'yadzu billah. Allah kata fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kamu tak layak untuk membesarkan diri di sini, di dalam syurga ini. Fakhruj, maka keluarlah kamu. Innaka minas saghirin. Kamu ni dari kalangan orang yang kecil je aku tengok. Begitulah. Dan biasanya yang nama membesarkan diri ni yang kecil lah. Dan Allah sedarkan dia, kamu kecil sebenarnya. Kamu bukan besar, kamu kecil. Jadi kerana permusuhan inilah iblis terus bersumpah, ya, kalau engkau sudi memanjangkan umur aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan sesatkan semua anak cucu Adam kecuali yang sedikit. Jadi hari ini insya-Allah kita bercerita tentang apa dia usaha-usaha iblis. Kenapa dah berpatah harang dengan Tuhannya ini untuk menjahanamkan kita semua anak cucu Adam. Dan Allah beri dia hak. Kenapa dia dah berpatah harang dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut dalam surah Al-Isra, ya, pada ayat 63 ni Allah kata qala fadhhab, qala dhhab. Allah kata pergilah. Saya guna sedikit intonasi nak bagi rasa lah. Kan tak cakaplah pergilah kamu, tak rasa lah. Allah kata pergi, nak sangat masuk orang.
nak buat jahat sangat, nak ajak orang buat tu. Ya, dah tak mau lagi taat pada aku. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Subhanallah. Ya, Allah kata, pergilah. Dan siapa yang berjaya, ya, kamu sesatkan dan ikut kamu nanti, maka balasan kamu semua, kum tu jadi kamu. Artinya yang iblis satu dan juga orang-orang yang ikut iblis ni. Ya, jazaa'ukum jahannam fa inna jahannama jazaa'ukum, sungguhnya neraka jahannam tu akan jadi ganjaran untuk kamu. Jazaa'an mawfura, sebagai balasan yang lengkap, sempurna, yang tersedia khas untuk mereka-mereka yang berjaya dihasut oleh iblis dan mengikutinya. Dan pada ayat berikut inilah Allah sebut di antara usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh iblis, senjata-senjata iblis, ya, sebab tu memanglah Al-Quran ini dia jadi panduan. Ya. Jadi kita di samping kesibukan kita memperbetulkan, ya, tajwidnya, taranumnya, ya, itu memang satu di antara keindahan Al-Quran, supaya kita mesra dengan Al-Quran, supaya kita bangga dan seronok dengan kalamullah, supaya dia indah. Tapi jangan lupa penghayatannya. Ya, sebab Al-Quran ni bila Allah turunkan, antara ayat mula yang Allah cerita, dzalikal kitabul la raiba fih. Ya, ini adalah kitab yang tidak ada ragu padanya. Semua ceritanya betul. Apa tujuannya? Allah kata hudal lil muttaqin. Dia jadi petunjuk nanti. Jadi rujukan, jadi pedoman, jadi panduan untuk orang-orang yang mahu bertakwa. Jadi dia hidayah sebenarnya. Al-Quran ni hidayah. Dia bukan sekadar hikayah. Ya. Dia hidayah. Jadi dia bukan tasliyah, bukan hiburan. Dia hidayah. Allah notis dah pada ayat 2, ya, surah kedua daripada Al-Quran itu, Allah beritahu Al-Quran ni peranannya besar untuk kamu nampak apa yang betul dan kamu nampak apa yang tak betul. Lalu kamu dapat berjalan dengan betul. Maka Allah kata wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pengaruhilah mereka itu, siapa yang kamu mampu, dengan suara kamu. Pertama sekali senjata iblis untuk menyesatkan, mengkhayalkan anak cucu Adam ni dengan suara dia. Subhanallah. Ya. Kita baca terus ayat ni. Nanti saya wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Subhanallah. Dan tariklah mereka dengan tentera-tentera kamu, tentera berkuda dan tentera-tentera pejalan kaki. Artinya iblis ni dia ada tim, ada batalion yang ramai. Sebab tu dia gagah dan kuat. Jangan rasa kita dah hebat bila mana kita dah berjaya buat satu amal taat. Dia punya tentera terlalu banyak. Wasyariqu fil amwali wal aulad, dan sertailah. Ya, syarik ni artinya buat syarikat dengan anak cucu Adam ni, ya, fil amwal, pada harta mereka. Share, jadi partner. Pada harta dan pada anak. Subhanallah. Wa'idhum, dan berilah mereka impian-impian yang indah. Wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah beritahu, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Jadi daripada ayat ini kita nak tengok Allah sebut ada 5 atau 4 senjata syaitan. Kita pecahkan jadi 5 lah. Ya, 5 senjata syaitan yang syaitan akan gunakan ketika mana dia mula menyatakan dia akan berpatah arang dan bersumpah dahaka untuk menjahanamkan anak cucu Adam. Maka Allah sebut ini di antara senjata-senjata. Yang pertama, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pengaruhilah, ya, kuasailah anak cucu Adam ni dengan suara kamu. Ya, perbahasannya agak panjang. Dan ada ulama menyebut tidak ada orang yang terlepas daripada suara syaitan hari ini.
Suara yang menyebabkan bunyi-bunyian yang menyebabkan kita leka, lambat semayang, lambat datang mengerjakan taat, sibuk ya dengan benda-benda itu sehingga tidak ada Al-Quran, tidak ada lagi panduan, tak sempat lagi untuk dengar ya peringatan, dan kita bergelumang dengan benda ini pada hari ini. Jadi apa sahaja suara yang keluar yang melupakan kita dengan Tuhan, itulah dia suara syaitan. Nak lagi mana kita? Ya, dengan muzik, dengan lagu-lagu yang seni katanya semua tidak membawa ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ya hanya keasyikan. Ya, ada seorang ulama membahaskan tentang apa perlunya nyanyian ini dalam kehidupan manusia. Ya, apa perlunya muzik? Minta maaflah kita terpaksa sebut sebagai satu sebutan, bukan satu hukuman bukan satu kata tak bolehlah jadi penyanyi, tak boleh jadi pelakon. Ya, saya tak berani nak menghukum. Saya hanya menakal, mengangkat, memindah kata-kata ulama. Ya, kita bayangkan dia kata, kalau doktor kerja dia mengubat orang sakit, adalah manfaatnya. Kalau petani, minta maaf ya orang seniman, jangan marah kat saya pula. Saya nakal je. Kita ajak berfikir supaya kalaulah kita memang orang seni yang terlibat dengan nyanyian atau muzik, kita fikirkan suatu sumbangan yang boleh bawa nyanyian dan sumbangan muzik itu kepada Tuhan. Dan itulah dia. Dah Allah bagi kita anugerah kat situ. Dia kata lagi, kalau peladang, mereka menanam dan menghasilkan makanan untuk manusia ramai. Ya. Begitu juga ya nelayan, begitu juga pekerja-pekerja perkhidmatan, semuanya menyumbang untuk manfaat kehidupan. Ya. Habis orang-orang yang hanya melagukan lagu-lagu ya dengan memuja wanita, mengajak manusia kepada keseronokan dunia, ya, dan dia membawa kepada kemusnahan manusia sebenarnya. Mengajak pada bercinta, bertemu dan lakukan dosa. Jadi ini semua ya yang dibimbangi termasuk dalam kumpulan yang disebut sebagai tentera-tentera syaitan tadi. Wal'iyadzubillah. Jadi bayangkan, dia kata, kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengulas ayat ini ya, dan dia hidup dalam kelompok kita hari ini, apa agaknya dia akan katakan pada kita? Jadi begitulah ya, ini di antaranya suara. Suara di umum, apa saja bunyi-bunyian. Ada orang dengan muzik dia hayal, dia seronok. Ya, ada orang peminat keroncong kan, dengan keroncong dia hayal. Nak maghrib dah habis dah. Itu di antara satu contohlah. Ada orang minat dengan bunyi-bunyian ya. Hari ini bunyi dah diselangi dengan video ya, audio dengan video, dengan hiburan, dengan yalah siri-siri movie. Hari ini ada drama bersiri waktu maghrib. Menyebabkan kadang orang perempuan bila mana tengok drama tu sampai pukul 8 baru sembahyang. Dia berhenti waktu buletin utama nanti. Jadi ini semua kebimbangan yang telah disuarakan oleh para ulama dahulu tentang suara-suara syaitan. Benda-benda yang mengasyikkan, yang melupakan kita sedang ya, kita bersama dengan kelekaan dan kelayaan. Lalu dengannya manusia asyik reka. Jadi umumlah. Yang keduanya, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Ya, iblis ini akan tarik. Sebab tu perasan tak, kadang-kadang benda yang susah ya, bila mana dia menyeronokkan nafsu kita, kita rasa gagah dan kuat untuk melakukannya. Sebab apa? Sebab ada syaitan. Minta maaf, sebagai contoh yang mudah ya, orang-orang kaki bola pukul 3 pagi dia boleh bangun. Pukul 3 pagi bukan senang nak bangun tu. Cuba program tahajud dekat masjid ni, tak kuat dia nak datang. Dia ada bantuan sebenarnya. Dia memang ada tentera dia yang akan tarik tangan kita, tarik kepala kita, cekang mata kita. Subhanallah. Tu orang yang buat dosa larut malam tu. Bukan dia tidur siang tu, bukan dia prepare, tapi dia kuat. Dan bila dah selesai maksiat tu, dosa tu, maka dia akan tidur lena, meninggalkan apa-apa yang patut dia buat dalam kehidupan dia. Subhanallah. Sebab apa? Maka iblis ini dikatakan ditarik ya, orang-orang yang mampu dia kuasai
Ya, yang kat depan, ada yang kat depan. Diiring. Ya. Memanggil-manggil, menyeru-nyeru. Sebab tu kita teringat je selalu. Pasal kalau kita nak merancang satu benda yang jahat, kita akan siasa ingat. Ya, digembar-gemburkan perasaan kita untuk melakukannya. Ingat nak buat. Contoh dululah macam kita nak pergi dating. Ingat sangat. Tengah makan keduri pun tak tenang. Tengok jam. Ada benda ni. Contoh, ya, nak bagi nampak apa yang Allah sebut dalam Al-Quran ni. Artinya kalau perancangan jahat atau maksiat memang akan dibantu. Yang kat depan panggil, yang dekat belakang menolak. Ya, dan yang kanan dan kiri memimpin kita untuk menjayakan dosa tersebut. Subhanallah. Sungguh-sungguh betul iblis ni. Ya. Untuk menjahanamkan anak cucu Adam sehingga kita betul-betul berjaya menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah kata wa ajlib ini, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ajalbu as-sawq. Ya, dia kata bila mana Allah kata ajlib ni, tarik ni. Dia tarik tu bukan tarik saja, tarik dan dia pastikan. Macam kita tarik kambing tu. Tarik ke mana dia? Tarik dan pandu. Suaqah, siaqah tu maknanya mandu kan. Jalab tu syai', kalau kita kata, sebab dalam bahasa Arab ni tarik banyak kalimah dia. Bila jalab ni, kalimah tarik yang tak lepas. Tarik gitu. Macam kambing dulu kena tarik. Jadi kita ni sebab itulah orang yang hidupnya memang dah jadi hamba iblis. Dia akan sanggup buat apa? Kuat aja dia buat macam-macam dosa. Wal'iyadu billah. Dan dia kuat tu kerana apa? Ada tentera iblis yang bersama dengan dia. Yalah, kita pun jadi kuat. Ya, bila ada kawan kan yang sembang kuat kat kedai mamak. Sebab apa? Ada 5-6 orang yang dengar cakap kita nganga tu. Tu makin kuat suara tu. Kuat, ya. Buat aktiviti, ya. Buat pengikut ramai. Ceramah sana sini, ya. Jadi makin kuat suara. Penceramah sendiri saya pun, yang kalau 5 orang ceramah je selalu tak ada idea. Tapi bila ramai macam ni semangat. Tak jadi tengok ustaz-ustaz. Begitu. Kita dibantu begitu. Jadi sebenarnya syaitan pun guna teknik yang sama. Dia akan meramaikan tentera dia untuk kita merasa kuat dan hebat melakukan maksiat. Wal'iyadzubillah. Ya. Tak cukup dengan tu Allah gambarkan kekuatannya bi khailika wa rajilik. Kalau zaman dulu Allah sebut kenderaan ni memanglah unta, kuda. Selalunya macam tu dalam Al-Quran pun. Tapi kalau realiti hari ni artinya kereta Porsche lah sediakan. Sebab tu laju je kita untuk buat benda-benda gitu. Apa saja kelekapan untuk melakukan dosa dia akan sediakan. Wal'iyadzubillah. Ya, dan tentera-tentera peneman dia yang begitu ramai. Allahu Akbar. Jadi iblis ni begitu bersungguh-sungguh menjahanamkan umat Adam ni dengan senjata-senjata dia ini, ataupun ya, dengan komandan tentera dia ini. Yang ketiganya Allah sebut lagi wasyariku fil amwal. Ya, jadilah partnership dengan manusia ni pada harta mereka. Wallahi, ini paling kita gerunilah. Ya, sebab bila mana harta kita dah dimasuki dengan unsur-unsur iblis, harta-harta yang haram, dia agak payah ya untuk kita membersihkannya. Payah tuan-tuan. Ya, bila mana kita dah ambil benda-benda yang haram dan kita mula ya menggunakannya dalam kehidupan kita, dia satu benda yang kejayaan yang paling besar dalam hidup ya iblis dalam menjayakan misinya. Sebab bila mana terjebak dengan haram, doa kita dah tak makbul. Allah dah tak pandang. Sebab bila mana kita ambil harta haram, artinya kita ambil harta orang lain. Artinya keyakinan kita pada Allah yang memberi rezeki dah hilang. Allah dah mula hilang kasih dengan kita. Ni bukan hamba aku dah ni. Kan ada hadis Nabi SAW yang bercerita panjang macam mana orang yang kepayahan, kesusahan, yang merayu-rayu pada Allah dengan pakaian yang lusuh, dengan badannya yang berdebu, kerana mencari Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah tolong aku. Kata Rasulullah, macam mana Allah nak perkenankan doa dia? Pakaian dia pun dari sumber yang haram.
Makan minum dia daripada sumber yang haram. Ada hak manusia lain yang dia rampas tu. Haram ni pada harta, artinya ada hak orang lain kita ambil dengan cara tak betul. Ya, jadi tengok baliklah. Sebab ini kejayaan iblis yang paling besar. Dia dah kena. Dia kena apa? Dia kena kutukan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kesombongan dia. Maka dia nak kita ni Allah menyampah juga. Maka dia asut kita. Seringkali saya sebut kadang-kadang kita ni ada benda yang kurang bijak bertindak dalam hidup. Apa maksud saya? Kadang-kadang kita perasan tak? Kita ambil hak orang lain. Dengan apa cara pun lah. Ya, saya tak mahu detailkan lah. Saya cakap cara umum je. Apa? Kita tahu memang itu hak orang dan kita pakai, kita ambil, kita simpan. Pakai satu hal, ada orang dia tak pakai langsung. Dia ambil hak orang lain tu, ditabungkan dalam bank dia. Ya, sampai jutaan, ratusan ribu ringgit. Dan kemudian dia mati dalam keadaan begitu tuan-tuan. Dia tak pakai pun duit dia. Itu yang paling ngeri tu. Kita kumpul-kumpul duit yang tak betul ni, letak ya dekat bank. Kita tak pakai. Dan kita tak perlu pakai sebab apa? Kita dah ada harta yang cukup. Sebab manusia boleh makan nasi 1 pinggan, 2 pinggan paling teruk. Ada orang boleh makan nasi setengah hari sampai 5 pinggan. Itu kan orang dah. Mesti ada bela tu. Sarapan pagi ni paling teruk. Siapa boleh makan 2 keping roti canai orang Malaysia ni? Kalau Bangla lain cerita bang, itu lain. Dia makan nasi pun kita takut tengok. Kan? Kita paling teruk 2 keping kalau habis roti canai memang hebat lah. Saya sekeping setengah boleh lah. Kalau 2 keping tu tak habis rasanya. Kalau roti telur senyak lah seketul tu. Dah yang ambil banyak-banyak duit buat apa? Tak pakai pula tu. Bila tak pakai, maksud saya bukan nak kata okey, nak ajak bukit cara-cara mudah lah. Kalau pakai okey lah. Walaupun tak betul. Ambil ya banyak-banyak duit, kemudian pakai semua. Ya. Kalau kita boleh berjalan ya untuk satu destinasi boleh pakai 3 kereta serentak, okey lah. Tapi kita pakai satu kereta je. Ada kereta yang kita beli dengan duit yang tak tahu mana puncanya dan kita tak pakai, kita parking je. Start pun seminggu sekali. Subhanallah, bila mati itu jadi perkiraan. Jadi perhitungan. Yang sepatutnya kita boleh masuk syurga dan Allah senyum dengan kita, tapi kerana kita ambil. Ni setan punya kerja ni. Kan? Sebab tu bila Rasul hajar kita apa dia? Rasul hajar kita bukan mencari banyak, tapi mencari kaya jiwa. Ya. Apa antara sebutan hadis Nabi yang Rasul ajar kita? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di hujungnya itu, al-ghina tu mahal. Ghina tu apa tuan-tuan? Ghina tu cukup. Memang terjemahan ghina tu kaya. Tapi dalam bahasa agama kita, kaya ni kaya jiwa. Sebab manusia ni selagi mana dia belum ada rasa kaya dalam jiwa, Rasulullah beritahu manusia kalau nama anak Adam ni, kalau dia dah ada 1 lombong emas, dia masih mengimpikan untuk memiliki lombong emas yang kedua. Itu nama manusia. Tak percaya, kita tengok balik diri kita lah. Kita dah ada 1 juta, kita akan create untuk mencipta jutaan yang kedua. Sedangkan ya, kata Imam Ghazali, kain kapan kita sedang ditenun. Itu yang sayu tu. Ya, sedangkan malaikat maut dah kata, bang, esok abang meninggal bang. Abang buat apa lagi ni bang? Itu yang risau tu. Jadi sebab itulah kita kena duduk dalam suasana tazkirah gini, hayati ayat Quran. Dan kita masih ada kesempatan, belum mati kan. Pulangkan je hak-hak orang tu. Tuan-tuan, pulangkan. Kalau tak tahu ke mana nak pulang, pulang ke Baitul Mal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita kena lepaskan hak yang bukan hak kita. Supaya jadi perhitungan dunia selesai kat dunia. Pertengahan akhirat dia cerita syurga dengan neraka je. Tu masalah. Kita tak ada pilihan lain dan kita tak boleh mengendalikannya. Semuanya dihukum dengan terlalu detail. Jadi syaitan ni pandai tuan-tuan. Dia buat satu benda yang menyebabkan Allah menyampah dengan kita. Kita payah nak dapat hidayah, hati kita keras, doa kita tak makbul. Apa dia? Harta. Subhanallah.
Begitulah, dia ambil kesempatan dengan manusia yang lemahnya, dengan nafsunya. Dia ingin kaut semua benda sedangkan dia tak pakai dan tak guna. Lalu dia terjebak dalam permukaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Di samping harta, yang keempatnya Allah sebut juga wal aulad. Juga anak-anak kita ni tuan-tuan, fitnah kita, ujian untuk kita. Ada orang sanggup buat benda haram untuk anak, untuk bagikan anak. Jangan, rugi kita tuan-tuan. Nak buat majlis kenduri anak, pinjam duit sana, pakai duit sana, ambil duit sana. Subhanallah, bukan begitu. Nak pastikan anak bahagia, bahagia anak kita bila mana dia bertuhan. Didiklah anak kita agar bertuhan, berdisiplin dengan agama, bukan dengan pencapaian dunia, materi semata-mata tau. Kesian kat dia, kita zalimi dia. Dah banyak dah contoh-contoh hari ini yang kita nampak ada orang yang didik anaknya dengan bertuhan ni. Kita tengok pun nyaman, kita tengok pun tenang. Kan? Begitulah kehidupan kita. Kita ni diuji dengan anak. Kadang-kadang cara kita menyayangi anak tu menyebabkan syaitan ambil kesempatan. Kita beri macam-macam. Kita labur macam-macam untuk anak, dan akhirnya anak tu tak memberi manfaat pun pada kita. Dahlah dia tak hargai kita, ingat kita pun tidak. Tuan-tuan, kita silap didik anak. Yang kita mati anak kita nak sebut doa, kan kita sekali pun tak ingat dah. Dan kita memang didik anak kita tidak lahir sebagai anak yang ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia nak semayang? Yang semayang pun kadang tak ingat nak doa ayah mak, apatah lagi yang tak semayang. Jadi ni ada tanggungjawab kita. Sebab itu Nabi pun ajar, setiap kali kita nak bersama dengan isteri pun agar syaitan tak masuk daripada muda zuriat kita tu dengan doa. Allahumma jannibna syaitan. Ni, ya Allah, jauhkan dari kami ni syaitan, wa jannib ma razaqtana syaitan, dan jauhkanlah daripada apa yang bakal engkau rezekikan pada kami ni dengan syaitan, daripada syaitan. Ke doa tu tak hafal, doa makan dia hafal. Ni pun sama doa ni keperluan juga. Setiap kali nak makan pun kita pun Allahumma barik lana fima razaqtana pun selalu lupa. Jadi tak salah kalau kita bila anak nak menikah kita bekalkan dengan doa ini. Kita bekalkan doa ini, doa ketika mana kamu nak bersama dengan pasangan, maka bacalah doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib ma razaqtana syaitan. Minta jauh daripada syaitan dan minta jauh daripada apa yang bakal jadi zuriat keturunan kita daripada syaitan. Sebab dia memang ambil kesempatan. Anak-anak yang tak ada dalam hatinya dibentuk dengan zikrullah, dia akan membebankan kita, degilnya, melawannya, menguji kesabaran kita. Andai kata kita dah usaha, dah didik daripada awal, tapi tak jadi orang juga, itu ujian. Maka Allah tak akan hukum kita ke akhirat. Dia jadi tambah pahala dengan sabar kita. Sebab Nabi Nuh pun anak dia tak berjaya. Tapi kalau memang gagalnya kita, dan memang kerana kesempatan syaitan yang kita berikan, maka kita dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi begitulah. Anak-anak kita jadi tawanan syaitan, harta-harta kita jadi berkongsi dengan syaitan, maka habislah. Itu yang Allah kata, fa inna jahannama jazaa'ukum, maka neraka jahannamlah balasan untuk kamu. Wal'iyadu billah. Dan yang kelimanya, apalagi senjata syaitan, wa'idhum, berilah janji-janji, impian-impian indah. Subhanallah, memang banyak impian indah dalam kepala kita ni. Ada je spark benda baru, nampak ni, nampak ni, nampak ni. Dan sebenarnya benda tu kena ditapis. Bagus idea ni, tapi tapis dengan hidayah tadilah. Dalikal kitabul la raib. Ini lulus syariat tak? Tak lulus tak boleh buat lah. Itu je. Tapi kadang-kadang kita merasionalkan syariat. Ni tak apa kot, sikit boleh ni. Jadi itu setan lah tu. Bukan aku seorang buat ni, ramai dah. Memang masuk neraka tu ramai. Itu je cerita dia. Dia kena tepis-tepis dan tapis dan tepis supaya kita selamat.
Ya, sebab memang apa saja idea-idea, impian-impian, khayalan yang menjebak kita kepada kederhakaan ini merupakan senjata syaitan. Dan Allah terus notis. Allah kata wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Tak ada janji bahagia yang kamu nampak untung banyak, ambil riba, ya, ambil rampas hak orang. Ya, kita tahu benda tu tak betul. Dia tidak ada benda melainkan tipu semua tu. Yalah, ya, sebagai contoh kalau kita dah ambil harta orang, kita terpaksa sepanjang hayat berpegang dengan dia. Tak cukup dengan tu, anak kita pun sengsara kena kutukkan dia, menuntut hak. Mana ada ketenangan? Dan biasanya, ya, memang naluri manusia. Manusia ni diciptakan dengan fitrah. Fitrah naluri ni dia benda software lah. Software dalam jiwa manusia ni. Yang asalnya software ni bila belum kena virus dia elok. Dan bila mana software ni diganggu dengan satu virus dosa atau, ya, benda-benda yang noda ni tak selari dengan fitrah dia, dia akan terasa sakit. Macam komputer, handphone kita, dia hang lah. Sebab tu kita malang bila buat dosa tu, dia macam tak boleh tidur, rasa bersalah. Tapi syaitan datang lagi, dia, alah relax bang, kejap je ni. Dia gitu. Dan nanti sampai satu peringkat perasaan tu hilang. Rasa bersalah, rasa berdosa tu makin hilang bila mana dah makin tebal dosa. Titik-titik hitam tu dah makin penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nur hidayah menyuluh pun dah tak tembus dah, tak rasa. Bila sampai peringkat gitu kita teruk. Ya, bila sampai peringkat kalla bal rana ala qulubihim, bila Allah katakan, ya, bahkan jangan sampai begitu kata Allah, ya, kenapa dalam hati mereka ni telah penuh dengan karat. Saluran darah kita penuh dengan kolesterol, memang payah nak berjalan darat. Jadi sebab itulah, ya, apa yang datang, bisikan, perancangan, idea kena ditapis lulus atau tidak syariat. Dan benda yang boleh membantu tapisan tu adalah suasana sebegini, tuan-tuan. Ya. Kita ni bayangkan setan punya suara bisikan tu tak henti-henti masuk. Kita tak pernah pun nak sahut seruan Al-Quran, seruan azan untuk datang ke masjid. Mana kita ada kemampuan untuk berhadapan dengan syaitan? Susah. Kecuali ada orang yang Allah rahmati. Tapi rahmat Allah pun bermula dari sini. Jadi kita tak boleh mendabik dada untuk duduk tak mau datang ke rumah Allah, tak mau dengar tazkirah untuk jadi hamba Allah. Tak boleh. Sebab senjata-senjata syaitan terlalu ampuh dan terlalu kuat. Ya. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang 5 senjata syaitan. Dan di hujungnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tapi walau macam mana pun kata Allah, hamba-hamba aku engkau takkan ada kuasa pun untuk, ya, menguasainya. Engkau tak akan ada kemampuan pun, tak ada sultan pun, ya, tak akan ada power pun untuk menguasainya. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah, ya, dengan Tuhan kamu sebagai wakil. Wakil apa? Allah ni selalu kenalkan diri dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil ni kita, bahasa kita, wakil apa? Saya wakilkan. Jadi saya wakilkan untuk berhadapan dengan Allah, dengan syaitan ni Tuhan. Letak Tuhan di hadapan. Saya wakil dia untuk hantar surat. Maknanya kita amanahkan dia untuk melakukan kerja yang tak sempat kita lakukan. Jadi Allah offer diri dia. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil, maka kena jadi hamba Allah. Kena ikut perintah Allah, kena ikut disiplin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah syaitan tak boleh mampu. Dan selagi mana kita belum, ya, berjaya, sebab Allah kata inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba aku. Masalahnya kita ni hamba Allah tak? Hamba Allah ni bukan pengakuan lisan, tak. Ya, tapi adalah, ya, pelaksanaan amalan dan bukti. Oh, kita ni menjayakan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatlah kita. Jadi antara ciri besarnya solatlah.
Kan? Kita bawa, kita kerah fizikal kita untuk sujud pada Allah, hamba tu. Ya, walaupun hati kita belum sangat jadi hamba, tapi inilah mujahadah kita. Dan insya-Allah ya, dengan anggota yang Allah kurniakan ini menyembah Allah, dan akhirnya kita pujuk hati kita untuk bersama menyembah Allah, ya, kita akan berjaya. Ya, sebab tu sembahyang kan Allah kata qad aflahal mu'minun. Ya, sungguhnya telah berjaya. Patutnya orang beriman ni, orang percaya Tuhan, percaya kiamat, dah berjaya dah patutnya kata Allah. Tapi ciri pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang sembahyang tu dia sedar dengan adat Tuhan. Kita kena sedar kita dengan adat Allah, barulah kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita selamat. Ya, kita selamat. Kita selamat daripada syaitan dan usaha-usahanya dengan senjata-senjata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan saya ulas ya, satu benda yang kita dah bicarakan 2 minggu sudah. Allah bagi tahu kan, ya, bila mana iblis kata nak sesatkan, ya, dia bagi tahu antara golongan hamba Allah yang macam mana tak sesat, yang mukhlisin, yang mukhlasin. Qala rabbi bima awaitani la uzayyana lahumul arda wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kerana engkau telah menghukum yang laknat ke atas aku, maka aku akan hiasi dunia ini untuk anak cucu Adam. Dunia tak cantik tuan-tuan, tapi di mata kita jadi cantik sebab syaitan hiasi. Maksiat tu nampak nikmat, tapi azab sebenarnya. Ya. Kerakusan hidup di dunia ni sebenarnya bukannya hebat. Dia petaka yang besar, tapi syaitan hiaskan. Ya, mengambil hak orang ni, ya, ataupun mencampur adukkan harta kita dengan benda yang haram ni, nampak. Ya, dia membelenggu sebenarnya kehidupan kita dengan rasa tak tenang. Tapi syaitan hiasi. Dia kata engkau akan hidup selesa dan sebagainya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau berikan keikhlasan. Ikhlas ni senang je tuan-tuan. Nampak Allah selalu, selamat. Ingat Allah selalu, nampak selamatlah. Jadi ya, itu pun dah kita bicarakan hari itu. Hari ini saya cuma bercadang memang nak sebut senjata syaitan ni supaya jadi ingatan untuk kita bersama, sebab ini datang daripada Al-Quran yang merupakan panduan sumber hidayah kita dalam berkehidupan sebagai hamba Tuhan di muka bumi Allah yang sementara cuma ini. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Cukup sampai sini, ampun maaf dari saya. Semoga ada manfaat sebagai ingatan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.